Pendidik TV KPM. Baik, hari ini di dalam Pentaksiran Bilik Darjah, kita sedang membincangkan tajuk penjaminan kualiti dalam PBD. Dan untuk segmen ini, Cikgu Salma akan terangkan pula tentang pengoperasian 4P. Apa yang dimaksudkan dengan pengoperasian 4P itu, Cikgu Salma? Okey, baik. Subtajuk yang berikutnya ialah berkaitan seperti mana pengacara kita sebut, pengoperasian penjaminan kualiti PBD dilaksanakan mengikut ketetapan sekolah melalui yang pertama ialah pementoran, yang kedua penyelarasan, yang ketiga pemantauan dan yang keempat ialah pengesanan. Baik, kalau kita lihat pada rajah yang ditunjukkan itu, pementoran bertujuan bagi membantu, memudah cara membimbing, meningkatkan pengetahuan dan kefahaman guru untuk melaksanakan PBD. Seterusnya, penyelarasan. Penyelarasan pula bertujuan untuk memastikan penetapan TP, iaitu tahap penguasaan, adalah adil kepada semua murid. Dan yang berikutnya ialah pemantauan, dan pada saya pemantauan ini P yang ketiga, pemantauan sangat penting dan bertujuan untuk memastikan pelaksanaan PBD mengikut panduan yang ditetapkan. Jadi apabila kita sebut panduan di sini, kita tidak lari daripada DSKP, Dokumen Standard Kurikulum Pendidikan, di mana di dalamnya termaktub ada standard kandungan, ada standard pembelajaran dan ada juga standard prestasi. Jadi guru-guru perlu berpegang pada DSKP ini dalam usaha melaksanakan pentaksiran ini dengan cara yang adil, saksama secara berterusan mengikut panduan yang ditetapkan. Dan P yang keempat ialah berkaitan dengan pengesanan. Baik, bila kita sebut tentang pengesanan, ia bertujuan untuk menilai kesesuaian dan juga kekuatan dan kelemahan kaedah dan juga instrumen pentaksiran yang digunakan dalam pelaksanaan PBD. Jadi bila dalam aspek P yang keempat iaitu pengesanan, bila kita sebut tentang kaedah, sebab dalam pelaksanaan PBD ini dia ada kaedah lisan, kaedah pemerhatian dan ada juga kaedah bertulis. Jadi kadang-kadang cikgu dia perlu mengesan adakah tiga-tiga kaedah ini sesuai digunakan mengikut aras keupayaan murid. Jadi sebagai guru, kaedah itu benar-benar perlu dipilih untuk mengukur apa yang sepatutnya dinilai di dalam PDP ataupun di dalam bilik darjah. Jadi itu merupakan pengoperasian penjaminan kualiti PBD 4P. Dan sekarang ni saya masuk satu persatu secara terperinci. Baik, bila kita sebut tentang pementoran. Baik, mari kita lihat secara terperinci tentang yang 4P tersebut, iaitu pementoran, di mana pementoran dalam konteks PBD adalah satu proses yang dijalankan untuk penjaminan kualiti bagi membantu, memudah cara, membimbing dan meningkatkan pengetahuan dan kefahaman guru untuk melaksanakan PBD mengikut prosedur dan juga garis panduan yang ditetapkan. Kemudian aktiviti pementoran dijalankan, dia boleh sebelum, semasa dan atau selepas pelaksanaan proses PBD. Dan seterusnya kalau kita lihat di sini, siapakah orang penting dalam pementoran ini, iaitu para pentadbir. Bila kita sebut para pentadbir, merujuk kepada pengetua dan guru besar, penolong kanan, guru kanan mata pelajaran dan juga ketua bidang. Hendaklah membantu, menyokong serta membimbing guru bagi meningkatkan pengetahuan dan kefahaman guru dalam melaksanakan PBD secara berterusan. Sebab mereka ini merupakan tulang belakang ataupun orang utama yang perlu memastikan cikgu-cikgu melaksanakan PBD itu secara berterusan. Itu adalah kata kuncinya. Sebab PBD bukan kita masuk kelas, kita mengajar, kita menilai satu kemahiran dan terusnya kita tak beri peluang kepada murid itu untuk memperbaiki TP-TP yang mereka perolehi. Dan berikutnya ialah ketua panitia.
iaitu ketua panitia perlu membimbing serta membantu ahli panitia bagi meningkatkan kefahaman dan kualiti pelaksanaan PBD dari semasa ke semasa melalui professional learning community. Sebab PLC ini perlu dibudayakan dalam penjaminan kualiti PBD, seterusnya melalui taklimat serta latihan dalaman, boleh juga dibuat secara peer coaching atau menjalankan kajian tindakan terhadap kaedah pentaksiran dalam pelaksanaan PBD. Baik, seterusnya kalau kita lihat di sini, bila kita sebut tentang garis panduan, saya sentiasa menekankan jangan kita tinggalkan di SKP kita, Dokumen Standard Kurikulum Pendidikan, sebab di dalam di SKP itu terdapat pelbagai rujukan yang perlu cikgu ikut. Baik, seterusnya para pentadbir hendaklah membantu. Seterusnya pada saya kita masuk kepada P yang kedua, iaitu pengesanan. Baik, untuk pengesanan, objektif utama ialah satu proses penjaminan kualiti bagi memastikan kaedah instrumen pentaksiran yang digunakan sesuai dengan tujuan pentaksiran. Sebab kita ada tujuan tertentu, tertentu untuk pentaksiran, jadi kita perlu sesuaikan dengan instrumen yang kita bina. Dan berikutnya, pengesanan dijalankan bagi menilai kesesuaian, kekuatan dan juga kelemahan. Dan juga kelemahan kaedah dan instrumen pentaksiran yang digunakan dalam pelaksanaan PBD untuk mendapatkan maklumat tentang penguasaan murid, iaitu penguasaan TP. Dan berikutnya kalau kita lihat untuk pengesanan ini, guru mata pelajaran perlu memastikan kaedah dan instrumen pentaksiran yang digunakan bersesuaian dan menepati. Dia ada 3, iaitu yang saya sebut tadi, standard kandungan, standard pembelajaran dalam dokumen standard kurikulum dan juga pentaksiran. Kita perlu pegang pada itu, dan juga tahap keupayaan dan keperluan murid, tahap penguasaan murid yang disenaraikan dalam DSKP. Baik, seterusnya kita lihat kepada pemantauan, iaitu P yang ketiga, berkaitan dengan pemantauan, di mana objektifnya satu proses penjaminan kualiti untuk memastikan pelaksanaan PBD mengikut panduan yang ditetapkan. Aktiviti pemantauan boleh dilaksanakan sepanjang pelaksanaan PDP. Maksudnya dia bukan dalam PDP itu bukan masuk kita buat set induksi dan kita rasa selesai. Sebenarnya dia adalah sepanjang proses PDP. Dan para pentadbir seperti yang saya sebut tadi, PGB, GKMP dan juga KP, ketua bidang, ketua panitia harus menjalankan pemantauan untuk memastikan yang pertama, pengurusan dan pelaksanaan PBD mengikut garis panduan semasa yang telah disediakan, dan aktiviti merekod dilakukan secara sistematik dari semasa ke semasa. Dan berikutnya ialah maklumat dan tahap penguasaan murid yang direkod dianalisis bagi tujuan tindakan susulan, iaitu intervensi. Kalau kita nampak ada kelemahan untuk murid kita, cikgu biasanya perlu melaksanakan intervensi. Jadi disebab tu kita sebut pemantauan dalam penjaminan kualiti ini sangat penting. Dan berikutnya kita lihat pada penyelarasan, iaitu penyelarasan, di mana objektif untuk penyelarasan ia merupakan satu proses penjaminan kualiti untuk memastikan penetapan TP adalah adil kepada semua murid, di mana aktiviti penyelarasan boleh dilakukan melalui perbincangan bersama-sama para pentadbir dan juga ahli panitia atau guru mata pelajaran dengan merujuk standard prestasi yang ditetapkan dalam DSKP. Dan penyelarasan PBD meliputi perkara-perkara iaitu kefahaman dan pengetahuan guru terhadap standard prestasi dalam menentukan tahap penguasaan murid. Maksudnya dalam TP, dalam pemberian TP itu dia ada rubrik-rubrik. Cikgu perlu mahir tentang rubrik-rubrik ini supaya berlaku keadilan
memberi TP mengikut keupayaan murid. Yang berikutnya ialah cara menilai pencapaian hasil kerja murid dalam menentukan tahap penguasaan ataupun skor murid. Jadi kalau kita lihat di sini, 4P ini boleh dibahagikan sebenarnya antara penolong-penolong kanan yang ada di sekolah ini sebagai satu cadangan, sebab bukan semua pengetua dan guru besar boleh melaksanakan. Tetapi seperti yang kita sebut tadi, ada yang boleh membantu. Jadi 4P ini kita bahagikan antara 4 orang. Maksudnya seorang PK memegang 1P. Jadi bila kita berbuat demikian, dia menjadi lebih mudah untuk melaksanakan penjaminan kualiti PBD di sebuah sekolah ataupun di dalam bilik darjah. Baik. Itu dia penjelasan daripada Cikgu Salma. Dan tadi Cikgu Salma ada tekankan tentang personal ataupun individu yang harus memegang peranan ataupun tanggungjawab terhadap 4P ini, iaitu pementoran, penyelarasan, pemantauan dan juga pengesanan. Betul Okey, kita akan kembali selepas ini. Kita akan tanya pula Cikgu Salma tentang personal yang terlibat dalam operasi 4P ini. Jangan ke mana-mana, teruskan setia menonton Pentaksiran Bilik Darjah. Didik TV KPM